Laki-laki dah pupus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur kepada Allah SWT kerana pagi ini kita dapat sama-sama berhimpun dalam majlis ceramah harapan dengan budi dan juga melukis. Dan hari ini kita buat sesuatu yang lain daripada yang lain. Ada satu penampilan khas. Saya rasa tak tahulah, ini julung-julung kalinya berlaku pada perkis dan juga pada lembaga hasil rasanya. Tak pernah ada orang dalaman yang sudi untuk berceramah, tapi kita cuba kongsi ilmu apa yang kita cuba sampaikan dan kita cuba beri laluan kepada orang yang benar-benar berbakat. Bagi pandangan saya, perkis dan juga lembaga hasil rasanya tak ada masalah untuk memberi laluan kepada staff sendiri. Jadi sedikit latar belakang melalui PU Farid kita panggil PU Farid lah sekarang. Alhamdulillah. Nyaris nak masuk Astro kan. Kalau dia dapat nombor 1, insyaAllah tuan-tuan akan tengok dia dekat Astro lah. So dia dapat nombor 2 dalam saringan peringkat negeri, saringan peringkat negeri. Kalah kepada ustaz daripada Madrasah Tahfiz juga. So sedikit latar belakang mengenai PU Farid ni. Cik Farid ni adalah merupakan bekas pelajar kuis dan juga beliau merupakan bekas pelajar Madrasah Tahfiz lah. Jadi memang Al-Quran ada di dalam dada dia, insyaAllah. Dan banyak benda yang sebenarnya beliau boleh kongsikan dengan kita pada hari ini. InsyaAllah tanpa membuang masa, saya dengan segala hormatnya menyebut PU Farid untuk berkongsi informasi. InsyaAllah lepas ni saya yang lupa saya pula bagian. Kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa Sayyidil anami balligha risalah wa nasaha al-ummata wa kashafa al-ummah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Tuan-tuan sekalian yang Allah sangat kasihi, yang saya hormati timbalan pengarah cawangan kita Puan Katwan Haji Kasum, barisan KPP, juga sahabat seperjuangan sekalian. Alhamdulillah, saya tak layak sebenarnya, tapi hanya berkongsi ilmu pengalaman dakwah sedikitlah. Tuan-tuan lagi hebat di hadapan saya ni orang kampung, orang pulau ya. Baik tuan-tuan yang Allah sayang, hanya dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah telah himpunkan hati-hati kita dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, selama mana kita duduk dalam taman syurga, yakni majlis ilmu, Allah ampunkan dosa kita. Makanya tuan-tuan, Allah sedang ampunkan dosa kita. Alhamdulillah, duduk majlis ilmu senang je Allah ampunkan dosa kita. Walaupun kadang-kadang dalam hidup usia kita berlalu, hari demi hari Allah Subhanahu wa taala bagi nikmat dalam hidup kita. Walaupun kadang-kadang kita melakukan kesalahan, kesilapan dalam hidup, tapi Allah ni sangat baik kat kita. Allah boleh ampunkan dosa hamba dia yang banyak tanpa syarat. Allah boleh ampunkan dosa kita yang banyak tanpa syarat. Begitu sangat Allah sayang kat kita. Allah sangat sayang kat kita. Sebab apa? Sebab Allah nak kita datang dan kembali kepada-Nya. Allah nak kita semua ini dalam hadis riwayat Bukhari Muslim daripada Anas bin Nadar. Allah nak kita semua ini masuk syurga. Kita yang memilih untuk tidak masuk ke syurga itu. Sebab itu tuan-tuan yang Allah sayang, antara perkara yang diajar dalam agama yang menjadikan kehidupan manusia bahagia dalam hidup dia, satu perkara yang dinamakan syukur. Para sarjana Islam mentakrifkan syukur ini banyak. Salah seorang daripadanya, Ibnu Mardawai, kata syukur ini ialah kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah kurniakan dalam hidup kita. Kadang-kadang tuan-puan, kalau kita lihat hidup kita secara keseluruhan, kita tengok dunia ini, seluas dunia dan akhirat, apabila kita bersyukur kepada Allah. Tatkala Allah mengurniakan kita nikmatnya, lantas kita umat manusia hamba Allah Subhanahu wa taala ini hanyalah kita puji Allah Subhanahu wa taala. Bibir kita memuliakan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala.
Sebab itu tuan-tuan, apabila seorang hamba Allah bersyukur dengan kadar rezeki yang Allah berikan dalam hidup dia, dalam putaran hidup dia, Allah Subhanahu wa taala apabila Al-Quran menceritakan tentang syukur, dan tuan-tuan selalu dengar dalil ini dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memaklumkan, jika kamu bersyukur maka Allah tambah nikmat, jikalau kamu kufur maka rasakanlah azab Allah yang amat besar. Dalam surah yang lain, Imam Hambali selalu sebut di awal muqaddimah sebelum dia berceramah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat yang ke-18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sesungguhnya jika manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala ini mengira akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam hidup kita ini, sama ada yang awal hingga yang akhir, berpakat nak kira nikmat yang Allah telah kurniakan dalam hidup kita, nescaya tidak ada seorang pun yang dapat mengiranya. Sebab itu tuan-tuan, nikmat Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada hidup kita ini membawa bahagia dan ketenangan dalam hidup. Kata Ustaz Dr. Arif Rosman Saleh berceramah hari itu dekat kita, ketenangan dan kebahagiaan ini satu benda yang tak boleh dibeli dengan harta dan kemewahan. Ketenangan dan kebahagiaan tak boleh beli. Sebab itu kalau kita baca sirah, kita ambil satu hadis Nabi SAW. Kata baginda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Asakir, kata Nabi, najaa awwalu hadil ummah bil yaqini wal zuhli wa yuhliku akhiruha bil bukhli wal amali. Berjayanya generasi umatku yang awal, kata Nabi SAW, kerana mereka yakin pada Allah. Mereka yakin pada Allah, mereka yakin pada janji Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Juga mereka yakin pada Islam seluruhnya, dan mereka zuhud pada dunia. Wa yuhliku akhiruha bil bukhli wal amali. Dua punca kegagalan umat manusia yang akhir ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka panjang, mereka bakhil, mereka berkira-kira dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka panjang angan-angan. Tuan-tuan yang Allah sayang, kadang-kadang dalam hidup kita duduk macam ni. Saya dulu dekat kampung ada kawan saya orang Kristian. Kawan saya dia baik, nama dia Matius. Dia cikgu lah sekarang kat pulau. Matius. Dia kata untung kita ni. Dia cemburu tengok kita orang Islam. Tuan-tuan pernah terfikir tak kenapa kita Islam? Sebab dia pernah tanya saya dulu macam tu. Sebab dia kata kita lahir-lahir kita dah Islam. Kita lahir-lahir kita dah Islam. Kita dapat Islam ini sebenarnya hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala sebab pengorbanan banyak manusia yang terdahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak bergalih nyawa untuk kita para sahabat. Sehingga kan para sahabat apabila sebut je nama Nabi, mereka menangis tak kisah-kisah. Dalam satu kitab Hayatus Sahabat yang dikarang dan ditulis oleh Syekhul Hadis Maulana Hadis Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi, ketika mana Nabi SAW selepas kewafatannya, tuan-tuan selalu dengar cerita ni, Bilal bin Rabah tak dapat azan, dia minta orang lain azan sebab dia teringat Nabi SAW. Kata Ibn Athakir, ketika Bilal bin Rabah dia pergi ke Syam, dia bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Kata Nabi dalam mimpi, ma hadzal jafa ya Bilal, kenapa dengar ni wahai Bilal? Bilal bangun menangis teringat Nabi SAW. Dia bangun, dia ambil kenderaan dia pergi bermusafir ke bumi Madinah. Dia pergi bermusafir ke bumi Madinah. Hasan dan Husain, cucu Nabi SAW, memujuk Bilal, Bilal azan lah Bilal. Pujuk lagi azan lah Bilal. Bilal bin Rabah bila dia tengok cucu Nabi SAW ni, dia pun azan. Dan itu tak ada mikrofon, dia naik ke menara dia azan. Ketika mana sahaja Bilal bin Rabah mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua penduduk Madinah dalam kalangan para sahabat keluar bersama dengan air mata mereka, membasahi pipi mereka. Sehingga Abu Hazim sebut dalam kitab Hayatus Sahabat, membisik di antara para sahabat, dia kata, adakah Rasulullah kembali hidup? Dia kata macam tu.
Kerana sudah lama kami tidak dengar suara ini melainkan di zaman Nabi SAW. Sebab Nabi seorang pejuang. Nabi bawa Islam. Dengan Islam ini kita dapat mudah lahir-lahir dari Islam. Sebab itu tak perlu kita cemburu dengan orang lain, tuan-tuan. Kadang-kadang dalam hidup kita banyak cemburu. Kita cemburu orang dapat begini-begini, orang dapat rumah besar, kereta mewah, kadang-kadang kita cemburu. Nabi SAW kalau lihat pada kita hari ini sedih. Sebab Nabi akan cemburu kat kita. Kita dapat Islam dengan mudah. Kalau mudah Islam ni, Abu Talib dah tak mati tanpa Islam. Bapa saudara Nabi mati tanpa Islam. Kerana susah tuan-tuan Islam. Pada tu Islam belum besar lagi seperti sekarang ini. Pada ketika zaman Nabi SAW, Islam masih lagi ditindas. Barang siapa yang menyokong Nabi SAW akan dipulaukan, keluarganya akan diseksa. Mungkin kita belum tentu kalau kita hidup di zaman Nabi, mungkin saya menjadi sahabat Nabi SAW, belum tentu tuan-tuan. Sebab Nabi dipulaukan, Nabi dihina. Anak Nabi semua kecil, tak sempat yang besar semua mati. Anak Nabi Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalthum, Ibrahim semuanya mati demi Islam. Kata Nabi SAW, anak Nabi yang paling susah dalam agama ini adalah Zainab. Zainab tuan-tuan paling susah dalam agama ini. Setiap hari demi hari dia dengar bapak dia gila, bapak dia bomoh, bapak dia gila, bapak dia bodoh. Kita mungkin bagaimana rasa hari demi hari kita dengar Zainab umur dia 10 tahun, wanita yang paling cantik pada zaman itu. Sehingga turun ayat Al-Quran, maka laburkanlah tudung kamu, pakaian kamu. Sebenarnya ayat itu daripada Zainab. Zainab sebenarnya anak Nabi yang paling banyak susah. Sehingga kan Zainab mati, kubur rindu nak peluk Zainab, kubur rindu nak peluk Zainab. Kadang-kadang tuan-tuan kita fikir tak, adakah kita dirindui oleh tanah yang kita pijak? Hari demi hari kita lakukan kesilapan, maksiat. Tapi Allah sangat baik, Allah nak kita dekat pada dia. Para sahabat dulu mereka yakin. Sebab itu saya ambil satu hadis Nabi SAW daripada Abdullah bin Anas radhiyallahu anhu wa arda. Kata Nabi SAW, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atahu. Beruntunglah orang-orang yang Islam yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ruziqa kafafan, kemudian Allah berikan rezeki yang cukup untuk mereka. Cukuplah, mungkin tak lebih untuk dia. Wa qanna'ahu Allah bima atahu, lalu Allah berikan puas hati dengan apa yang Allah telah berikan dalam hidup dia. Allah berikan nikmat puas hati dengan apa yang Allah beri dalam hidup dia. Kata Habib Redha bin Yahya menyebut, orang yang puas hati dengan apa yang Allah beri dalam hidup kita ini adalah orang yang berjaya. Adalah orang yang berjaya. Sebab itu tuan-tuan, hadis Nabi SAW yang terkenal selalu disebut di mana-mana ceramah. Kata Nabi SAW, "Unzur ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdar an la tadbaru ni'matallah." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi, tengoklah orang yang bawah daripada kamu, jangan tengok orang yang atas daripada kamu. Itu akan menjadikan kamu berterima kasih, bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau kita tengok luasnya kehidupan ini, apabila pergantungan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu kongsikan, masa pertandingan itu pun saya kongsikan hadis Nabi SAW. Nabi ajar kita banyak, kita baca bila kita bangkit daripada rukuk, sujud, banyak Nabi ajar bacaan-bacaan. Cuma kita dah terbiasa daripada kecil mungkin baca macam tu je. Nabi SAW apabila dia bangkit daripada sujud, Nabi menyatakan Rabbana wa lakal hamd mil as-samawati wa mil ard wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'da ahlat thana'i wal majd أحق ما قال العبد وكنا لك العبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Ini bacaan Nabi agak panjang ya, agak panjang bacaan Nabi. Tapi tuan-tuan, Nabi mungkin kalau kita solat biasa tak perlu baca. Kalau kita solat sunat sendirian tengah malam kita bangun,
Sebab itu tengah malam kita bangun ini, kita baca amalan-amalan sunnah Nabi SAW. Nabi baca pelbagai. Kadang-kadang kita dengar orang Arab baca Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdan thayyiban katsiran mubarakan. Semua boleh sebab benda tu hadis riwayat Bukhari Muslim. Kadang-kadang kita, orang-orang kita bila dengar bacaan macam tu, oh ni Wahabi ni, tak boleh sebenarnya. Kadang-kadang kita baca, pelik benar bacaan dia. Mungkin Wahabi, bukan Wahabi tuan-tuan. Cuma kita sebab itu kita kena belajar dan belajar lagi ilmu. Banyak bacaan Nabi SAW. Juga dalam bacaan sujud, banyak bacaan sujud Nabi SAW. Tapi tuan-tuan, Nabi ajar kita untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ajar kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas apa yang Allah telah takdirkan dalam hidup kita. Kadang-kadang orang sangka kita kalah, kadang-kadang orang sangka kita down dalam hidup. Tapi sebenarnya kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala lagi mulia. Sebab itu tuan-tuan, mungkin saya yang bercakap ini mungkin macam ni, tapi tuan-tuan lagi mulia daripada saya. Kadang-kadang ada orang yang tidak terkenal pun, orang pula, orang duduk dekat kampung, dia tak terkenal pun nama dia, tapi mendengar nama dia, Allah dan malaikat kenal dia. Allah dan malaikat kenal dia. Sebab itu kita perlu cemburu dengan orang-orang macam ni. Kata Nabi SAW dalam rukuk dia, Rabbana wa lakal hamd. Bagimu ya Allah segala pujian, wahai Tuhanku bagimu segala pujian. Mil as-samawati wa mil ardi wa ma bainahuma, memenuhi sekalian as-sama langit, wal ardi bumi, wa ma bainahuma, dan juga kedua-duanya minta Allah Subhanahu Wa Taala penuhkan dengan puji-pujian. Tuan-tuan, bumi ini hanya bagai debu pada galaksi yang luas. Kita ni kecil dia tuan-tuan, kecil sangat. Sebab itu Nabi SAW antara sunnahnya, Nabi kalau jalan dia tunduk, Nabi kalau jalan dia tunduk. Sebab itu kata Nabi SAW, nak tak siapa-siapa orang, nak tak di antara umatku ini yang rumahnya dekat dengan rumahku, kata Nabi, di syurga. Semua para sahabat yang tunah gitu. Kata Nabi SAW, orang yang paling hampir dengan Nabi SAW di syurga adalah orang yang paling banyak buat baik, orang yang paling banyak buat baik dan juga akhlaknya yang baik. Buat baik ini mungkin pada isteri, suami dan juga sekalian manusia. Nabi SAW buat baik kepada semua orang, hatta orang yang Nabi tak kenal. Tuan-tuan, saya baca Rahiq Al-Makhtum karangan Syekh Mubarak Furi. Dalam kitab tu, orang miskin jumpa Nabi. Sehingga kan orang miskin ini tak rasa miskin, dia rasa orang kaya. Orang miskin jumpa Nabi, Nabi muliakan dia. Sebab bibir Nabi memuliakan dan membesarkan Allah. Nabi menghargai semua orang, Nabi menghargai semua orang. Hatta Abdullah bin Salam, orang Yahudi, orang kuat Yahudi, apabila bertemu dengan Nabi SAW, terus saja lembut hati dia dan memeluk agama Islam. Tuan-tuan yang Allah sayang, sebab itu Nabi SAW ajar kita akhlak yang baik, pertuturan yang baik, cara kita bersahabat dengan kawan-kawan, cara kita bergaul dengan sahabat kita. Saya cakap kat diri saya sendiri. Kata Nabi SAW, Ahlat thana'i wal majd, dan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak dipuji dan diagungkan. Hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak dipuji dan diagungkan. Ahaqqa ma qala al-'abd, dan sebenar-benar perkara yang dikatakan oleh seorang hamba, kulluna lakal 'abd, kami ini hamba-Mu ya Allah. Indahnya menjadi hamba ini apabila kepala kita yang mulia ini kita letakkan dekat tanah sujud pada kerajaan Allah yang amat luas, yang maha luas ni kerajaan Allah. Sehingga Rubi'i bin Amir dia jumpa raja yang paling zalim di zaman dia. Sehingga Rubi'i kata, min dikit dunya ila si'ati dunya wal akhirah, lihatlah kepada dunia ini, dunia yang sempit kepada kerajaan dunia dan akhirat yang sangat luas. Kehidupan ini luas tuan-tuan. Apabila kita melihat dari dimensi akhirat kita, hidup ini sangat luas. Bila kita lihat dari dimensi akhirat kita, kita hidup tidak lama, pejam celik dan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu orang kampung pernah jumpa bertanya, hidup ni susah macam mana nak keluar daripada susah ni? Hidup ni terlalu susah, nelayan je, tapi cukup makan dia, alhamdulillah.
Cuma dia tak boleh nak baca apa, nak beli itu ini mungkin tak cukup. Dia jumpa, dia tanya bagaimana nak keluar daripada hidup ini. Sebenarnya hidup yang susah ke, senang ke, sebenarnya tak lama. Sehingga kita pejam mata kita, tak ada orang yang lebih bahagia daripada kita. Bila kita pejam mata kita, kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu sebenarnya dalam hidup kita ini, tujuan kita hidup ini untuk menggembirakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang untuk menggembirakan Allah? Apabila kita buat kerja agama, apabila kita sampaikan, memuliakan, membesarkan, memuji hanya kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan Allah sayang. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nahl juga ayat 96 atau 97, saya tak lupa. Tapi dalam surah An-Nahl ayat 90 lebih. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal dengan amalan yang saleh, sama ada dia lelaki maupun dia wanita dalam keadaan mukmin, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikannya kehidupan yang baik. Kadang-kadang kita dalam hidup mentafsirkan, menganggap kehidupan yang baik itu dengan faktor kemewahan dan harta. Berapa ramai para sahabat dan para anbiya, kadang-kadang kita baca belek-belek baca dalam kitab, mereka tak ada apa-apa pun dalam hidup, tapi mereka menggenggam jiwa sakinah, jiwa ketenangan dalam hidup. Sebab ketenangan inilah yang kita membawa dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, Nabi ajar kita untuk berterima kasih, untuk kita menangis. Menangis ini bukan kelemahan, menangis ini kekuatan hidup kita. Sayyidina Abu Bakar 2 tahun 6 bulan dia tak pernah meninggalkan solat tahajud tanpa menangis. Sayyidina Abu Bakar orang yang besar dalam sejarah Islam, khalifah. Sayyidina Abu Bakar dia selalu tolong orang miskin. Sehingga ada dalam hayatus sahabat, Sayyidina Abu Bakar ini menolong orang yang susah memerah susu kambing. Ketika Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah, anak dia lari, anak kepada keluarga yang miskin ni lari jumpa mak dia. Mak, dia kata, dah tak ada orang yang nak perah susu dengan kita. Dia kata, kenapa? Sebab Sayyidina Abu Bakar dah menjadi khalifah. Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendengar kata-kata ini. Dia kata, wahai anakku, dia kata, jangan risau, aku tidak akan meninggalkan mana-mana amalan yang aku lakukan sebelum aku jadi khalifah. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik melakukan, menolong orang-orang yang susah tanpa orang tahu. Buatlah tuan-tuan, ini jalan orang-orang soleh. Tanpa kita post ke FB, tanpa orang-orang tahu pun, kita tolong orang yang susah, orang miskin. Sebab orang yang baik, dia tidak akan melihat pekerjaan yang dia itu sebagai perkara yang buruk. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menolong orang miskin, angkat kuni letak belakang dia, menolong orang tua, rumah di atas bukit. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sehingga Aslam pembantu dia. Dia kata, Sayyidina Umar, tak apa, biar aku yang buat. Tapi Sayyidina Umar tidak. Dia khalifah tuan-tuan, tapi dia buat kerja-kerja untuk tolong orang miskin. Sehingga kan orang tua tu kata, dia kata, oh, tak layak Umar tu jadi khalifah. Padahal yang tolong dia ni Umar, tapi Umar tak beritahu pun nama dia. Kalau kita mungkin barangkali dah sebut, ni yang tapi Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu wa arda, tuan-tuan, masya-Allah, orangnya garang, tapi bila bertemu dengan orang miskin, mereka jadi orang yang paling baik dan paling nampak. Sehingga orang miskin tidak rasa segan untuk bersama dengan orang-orang mereka ini. Sebab apa? Sebab tarbiyah Nabi SAW. Begitulah tarbiyah Nabi SAW pada kita. Kadang-kadang dalam hidup kita berhajat kepada kisah-kisah orang saleh. Saya bawakan satu kisah. Mungkin tuan-tuan tahu dan dengar dan kenal rasanya Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz ini cucu cincin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar Abdul Aziz, ketika mana Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia bila dia jadi khalifah, masa di zamannya Umar Al-Khattab dia pusing kepala dia. Pada waktu malam dia tengok rakyat dia. Bila dia lalu satu kemah ni, dia terdengar perbualan anak dia. Tuan-tuan tahu cerita ni, selalu dengar. Sehingga kan anak dia kata, campurkanlah susu ni dengan air, kata mak dia kepada anak dia. Dia kata, wahai ibu, dia kata, bukankah perkara ini dilarang oleh Nabi SAW dan juga dilarang oleh Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata mak dia,
Bukan Umar nampak pun apa yang kita buat dalam kemah ni. Campurkan je lah air dengan susu. Anak dia minta nak, anak dia tak nak, sehingga kan anak dia mengungkapkan satu kata-kata yang dijadikan puisi oleh para sarjana Islam. Banyak dalam kitab-kitab mereka puisi ini. Kata anak ini kepada ibu dia, wahai Umi, in kana amirul mu'minin la yara, farabbul amirul mu'minin yara. Kalaupun amirul mu'minin tak nampak, tapi Tuhan amirul mu'minin nampak. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mendengar kisah ini, dia menangis teresa-esa. Dia menangis teresa-esa. Dia balik rumah. Umar ni ada anak seorang namanya Asim. Asim ni terpelihara. Namanya Asim. Wahai Asim, dia panggil anaknya. Umar panggil anaknya, wahai Asim, idhab ila baiti fulanin wa tazawwaju bihadhihi bint. Inni arjullah an yukhrija min sulbiha man yaqulu 'abdu wal 'ajam. Kata Umar Al-Khattab, dia kata, wahai Asim, engkau pergi kahwin dengan wanita ni, dia kata. Engkau pergi kahwin dengan si fulan bin si fulan. Aku menginginkan dia melahirkan sulbi yang baik, yang akan memimpin orang-orang Arab dan orang-orang bukan Arab, iaitu Ajam, orang-orang yang bukan Arab. Asim anak yang taat. Asim ni taat, dia pergi tempat orang miskin. Khalifah ni, khalifah besar nak kahwin dengan dia, nak kahwin dalam keluarga tu. Apa rasa tuan-tuan? Subhanallah, ni khalifah nak kahwin dengan orang yang miskin. Sehingga kan mereka kahwin lah. Mereka kahwin, maka lahirlah anak bernama Laila. Bukan Laila Majnun, Laila. Bukan Laila Majnun. Majnun dalam bahasa Arab tahu kan tuan-tuan? Majnun gila. Laila Majnun. Tapi ini bukan Laila Majnun. Perkahwinan Asim dengan perempuan ni, saya lupa nama dia sebenarnya. Memang nama dia sering lupa. Lahirnya anak bernama Laila. Laila ini berkahwin dengan Gubernur Mesir ketika itu Abdul Aziz. Maka lahirnya Umar Abdul Aziz. Di antara orang yang sulbi yang baik, keturunan yang baik. Umar Abdul Aziz lahir daripada keluarga khalifah, keluarga besar. Pada zaman itu khalifah besar, mewah. Tapi Umar Abdul Aziz di antara orang yang paling zuhud dalam hidup. Sehingga kan dia meninggal, Umar Abdul Aziz, 300 jahit kata, bakat baju dia tertampal. Khalifah yang besar. Ajaib pemerintahan Umar Abdul Aziz, sehingga semua rakyat dia kaya raya, dia sahaja yang miskin. Sebab itu di antara kata-kata Umar Abdul Aziz, dia kata puisi bukan hadis. Dia kata orang yang dahsyat yang aku pernah jumpa sepanjang aku hidup, orang yang kenal Allah tapi tak taatkan Allah. Orang yang kenal syaitan tapi dia ikuti syaitan. Orang kenal ini dunia tapi dia tunduk pada dunia. Maksudnya dia cenderung pada dunia. Umar Abdul Aziz ketika ditanya oleh pembantu dia Sulaiman bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik tanya, dia kata, wahai Umar Abdul Aziz, apa yang kau tinggalkan untuk anak engkau? Mada tarakta li ahli, apa yang kau tinggalkan untuk anak engkau? Sehingga kan kata Umar Abdul Aziz, aku tak tinggalkan apa-apa, dia kata kepada anakku. Fallahu yatawalla salihin. Jika anak aku orang yang saleh, Allah menguruskan orang-orang yang saleh. Yakin para sahabat ni, Masya Allah, tabarakallah, yakin mereka betul-betul tuan-tuan. Sebab itu ajaibnya kehidupan ini apabila pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh ajaib dalam hidup. Sehingga kan boleh tidak apa ditinggalkan untuk anak dia. Anak dia seorang nama dia Abdul Malik, anak Umar Abdul Aziz ini. Abdul Malik tuan-tuan, orangnya pun zuhud macam ayah dia. Subhanallah. Setiap kali ayah dia penat dalam mentadbir kerajaan pada ketika itu, ayahnya cium mata anak dia. Ayah cium mata anak dia. Sehingga kan anak dia ni bila menceritakan tentang ayah dia, dia selalu menangis. Dia selalu menangis. Orang-orang baik ni tuan-tuan, bila kita sebut nama dia pun kita boleh tersentuh dalam hati. Tersentuh dalam hati kita. Sebab itu kita kena amanah dengan ilmu kita. Kata Habib bin Ridha bin Yahya dalam di surah, dia sebut amanah pada ilmu ni ada 3. Kita kena sampaikan ilmu, kita kena menuntut ilmu, kita kena sampaikan ilmu, dan kita beramal dengan ilmu. Ilmu yang kita ada ini kita kena sampaikan. Mudah-mudahan mulut yang dekat dengan telinga ini akan mengamalkan ilmu tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kongsikan
pengalaman dekat Sabah bercakap tentang agama. Orang apabila masa saya saringan hari itu, yang ada Imam Muda Nazrul, Ustaz Kazim, Piu Syahul. Apa yang Ustaz Kazim komen tentang apa yang saya sebut tentang dakwah di Sabah. Orang Sabah ni tuan-puan, dia punya dakwah Kristian tu dia ketuk pintu ke pintu, pintu ke pintu. Dia cakap tak sebut pun nama Yesus, tapi dia tanya khabar dan dia selalu sebut Tuhan hari ini baik dengan kita. Sebab kenapa? Sebab Tuhan masih pilih kita untuk hidup, masih pilih kita untuk hidup, supaya kita dekat pada Dia. Dia tak sebut Yesus ke apa, tapi dia kata Tuhan ni baik dengan kita. Dia punya dakwah tu tuan-tuan, subhanallah, tabarakallah. Mungkin di sini tak nampak tuan-tuan, mungkin di Sabah pun dekat area KK, Sandakan, Tawau tak berapa, tapi di kepulauan, di pulau, dia target di pulau, dia target pulau. Sebab tak ada orang yang menyampaikan agama. Tapi ketika itu kita menyampaikan ilmu, kita ditangkap, kena tangkap time tu. Bila kita menyampaikan, kita berkhutbah, sebab tak ada tauliah. Betul juga sebenarnya. Tetapi tuan-puan, orang kampung, orang pulau mendahagakan kisah-kisah orang-orang soleh. Walaupun mereka tak ada ilmu, tak ada kereta yang mewah, hanya ada bot pun dah bocor. Tapi tuan-puan, Allahu Akbar, bila sebut nama orang-orang soleh, sebut perjuangan Nabi, dorang mereka di antara yang berebut duduk depan dan menangis. Menangis ni bukan kelemahan. Kadang-kadang orang tengok kita menangis ni lemah ke? Tak, menangis ini kekuatan. Nabi SAW daripada hadis Anas bin Nadar. Anas bin Nadar ni lain daripada Anas bin Malik. Anas bin Nadar adalah ahli perang Badar. Ahli perang Badar, dan dia juga merupakan perawi hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Anas bin Nadar ini dia syahid pada perang Uhud. Dia syahid pada perang Uhud, perang Badar dia tak syahid. Anas bin Nadar. Anas bin Nadar sebut dalam pada hadis Nabi SAW. Saya terlupa hadis tu. Apa saya nak cerita ni? Terlupa hadis apa yang Anas bin Nadar ni sebut. Allahumma salli. Tak apa. Tapi sebenarnya yang membuatkan kerja dakwah ni, kita kena puji tabligh sebenarnya. Kalau kat Sabah lah, kat Sabah tabligh. Sebab tabligh ni dia sanggup duduk surau 3 hari 4 bulan duduk surau. Diorang sendiri buat makan apa semua, ziarah orang. Ada orang yang kadang-kadang marah kat diorang, tak kisah. Tapi diorang ini banyak membantu dakwah di Sabah. Banyak membantu dakwah di Sabah, orang-orang tabligh. Mungkin di sini tak berapa sangat, tapi masa saya duduk Latin ada. Masa saya duduk Latin hari itu. Tapi mungkin tak berapa banyak, tapi di Sabah mereka inilah penggerak. Mereka ini adalah penggerak. Mereka tak menghiraukan pun nak pergi pulau saya tu 2 jam tuan-tuan. Nak pergi pulau saya 2 jam, kena melalui laut yang bergelora. Masya Allah, tabarakallah. Tak dibayar elang, tak dibayar gaji. Tak dibayar elang, tak dibayar gaji. Tapi mereka memuliakan, membesarkan Allah pada bibir setiap orang kat pulau. Dan mereka mengekalkan iman-iman kita ini. Mereka sentiasa bercakap tentang iman. Apabila kita bercakap tentang iman ini satu benda yang kita kena usahakan dalam diri kita. Iman kita kena usahakan dalam diri kita. Kita tak dapat, iman ini bukan diwarisi. Kita kena usaha atas iman, bercakap tentang iman. Setiap perbuatan kita kena cakap tentang iman. Sebab itu apabila orang jumpa Nabi SAW, dia tidak akan biarkan orang ini dapat kosong. Dia mesti bawa sesuatu daripada Nabi SAW. Dia mesti bawa sesuatu daripada Nabi. Sebab itu kadang-kadang kita sedih bila kita jumpa kawan yang kita cerita pasal dunia. Tuan-puan, kadang-kadang kita cerita banyak pasal dunia, tapi kita tak sebut pun Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak sebut pun Nabi berdarah berlampar dengan kita. Kita tak sebut pun dalam perbualan kita. Yang kita sebut dunia. Yang kita sebut artis, yang kita sebut pemain bola sepak. Tapi nama Nabi pada bibir kita tak sebut pun. Padahal Nabi SAW yang menyebabkan dapat Islam, kita ni Islam dengan mudah ni atas asbab perjuangan baginda Nabi SAW. Kita dapat Islam dengan mudah. Tak perlu pun kita nak angkat pedang ke nak bertembak. Tak perlu tuan-tuan. La ilaha illallah Islam. Hargailah Islam yang ada di dalam diri kita ini. Sebab itu kadang-kadang kalau solat duha atau solat sunat duha, solat sunat mana-mana dah, belajar berterima kasih kepada Allah.
Ya Allah, terima kasih beri kami iman dan Islam. Belajar dalam doa dalam bahasa Melayu pun tak apa, tapi kita berterima kasih mampu menitiskan air mata kita. Air mata ni tuan-puan, air mata yang hanyalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Air mata ini yang akan memadamkan api neraka di padang mahsyar. Air mata itu akan memadamkan api neraka di padang mahsyar. Bukannya kelemahan. Satu orang yang dalam hidup dia, satu hari itu dia dengar Quran, dia dengar Quran satu hari. Dia dengar Quran satu hari, bila dia nak tidur, besok hari dia bangun, terasa dia nak hafal Quran. Terasa dia nak hafal Quran. Saya ini bukan syahadah 30 juzuk, tidak. Saya tak 30 juzuk. Betul dah juga tu. Tak 30 juzuk, hanya beberapa juzuk je yang boleh hafal. Tak sampai pun 30 juzuk. Tapi tuan-tuan, apabila kita menghafal Quran ini, kita rasa Allah Subhanahu Wa Taala itu dekat dengan kita. Apabila kita dalam hidup kita rasa kasih sayang Allah, tidak ada orang yang lebih bahagia daripada kita. Tidak ada orang yang lebih bahagia daripada kita. Kita di antara orang yang Allah muliakan atas asbab kita memuliakan dan membesarkan Allah pada bibir kita. Sebab itu tuan-puan yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala muliakan kita asbab perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang Allah sayang, saya kongsikan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca dalam rukuk, ayat dalam sujud. Dalam sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan selepas dia sebut subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Nabi sebut Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsi. Ini di antara bacaan Nabi ketika sujud. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan redha-Mu daripada marah-Mu. Aku berlindung dengan keredaan-Mu supaya ya Allah jangan Engkau marah aku. Kita berlindung dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Antara kemanisan hidup apabila kita rasa Allah redha atas kita, apabila kita rasa Allah redha dekat kita. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik. Aku berlindung dengan afiat, dengan kesejahteraan-Mu daripada hukuman-Mu. Kita berlindung daripada afiat dengan afiat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan pada kita. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan afiat, kesejahteraan pada kita. Tuan-puan, kadang-kadang manusia sangka dengan harta yang banyak, kereta yang mewah, rumah yang besar, tetapi dengan harta yang banyak itu dia tidak dapat menghalang penyakit yang Allah berikan dalam tubuh dia. Dia tak dapat halang. Sebab itu afiat dan kesejahteraan itu Allah yang berikan. Allah yang berikan. La uhsi thana'an 'alaika anta kama atnaiti. La uhsi thana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsik. Tak dapatlah aku ini untuk menghitung pujianku kepadamu ya Allah. Engkau itu wahai Allah seperti mana yang engkau puji dirimu. Kita puji Allah Subhanahu Wa Taala ini macam mana pun. Banyak kita puji Allah Subhanahu Wa Taala macam mana pun kita tak dapat kira, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu banyak mana kita kira, banyak mana kita puji dia. Allah Subhanahu Wa Taala tahu banyak mana kita puji dia. Sebab itu dalam sehari, tuan-puan yang Allah sayang, dalam sehari kita kena banyak puji-puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bibir kita ini kita banyak puji Allah Subhanahu Wa Taala supaya hidup kita Allah redha. Keredaan Allah inilah yang kita cari dalam hidup. Keredaan Allah inilah yang kita cari dalam hidup. Doa Nabi SAW, Allahumma la mani' lima a'taita. Tidak ada siapa yang dapat menghalang apa yang Allah nak beri kat kita. Manusia nak halang macam mana pun, dia nak halang bagai jentera besar macam mana pun nak halang. Tapi kalau Allah takdirkan itu untuk kita, tak ada siapa yang dapat menghalangnya. Iman kita kepada Allah. Sebab itu Nabi SAW sebut, wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kena yakin. Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada siapa yang dapat memberi apa yang Allah telah halang. Tidak ada siapa yang dapat memberi apa yang Allah telah halang. Kadang-kadang dulu saya kecil di kampung, tak ada duit nak makan yang mahal-mahal. Dulu masa kat kampung KFC tu rasa mahal dah. Nampak macam mahalnya. Tengok orang dalam KFC pun bangga.
Orang yang keluar daripada restoran KFC itu pun macam kita nak berkawan dengan dia, sebab dia di antara orang kaya dekat kampung kan. Dia ada KFC di McD, tak ada. Sebut McD kat kampung saya pun tak kenal. Baik tuan-tuan, apabila dekat kampung dan orang sangka dengan duit ini kita boleh bahagia, dengan duit ini kita boleh bahagia. Tetapi hakikat dia tidak, tuan-tuan. Kesedapan tu Allah yang beri pada lidah kita ni. Kadang-kadang Allah beri kesedapan pada lidah kita pada makanan yang simple sahaja. Kadang-kadang satu lauk je depan mata kita, tapi Allah beri kesedapan. Satu orang yang kaya di hadapan dia banyak lauk, tapi Allah tak beri kesedapan pada lidah dia. Allah menghalang kesedapan pada lidah dia. Kita lihat, kita tengok kadang orang tidur di bilik yang cantik, katil yang empuk, tapi tak lena tidur dia. Kalau nak banding dengan orang kampung, orang miskin, tidur di bilik yang buruk, katil yang buruk, tapi lena tidur dia. Siapa yang beri ini? Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ni tak boleh beli dengan harta dan kekayaan, tak boleh. Nikmat ini hanya Allah yang berikan kepada hati orang yang mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan carilah. Bila tuan-puan rasa redha Allah Subhanahu Wa Taala itu, tuan-puan sekali sebut, berdoa kepada Allah, berterima kasih atas nikmat itu, mesti tuan-puan akan menangis. Mesti akan menangis. Sebab kita rasa Allah Subhanahu Wa Taala pandang kita, Allah Subhanahu Wa Taala lihat kita. Mungkin di dunia kita terkenal, di dunia orang sebut nama kita, sebut dia si fulan bin si fulan, orang kenal. Tapi sayangnya di akhirat Allah tak kenal kita pun. Di akhirat Allah tak kenal kita. Sebutlah nama macam mana, Allah tak kenal kita. Sebab kita tidak memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dan selawat banyak-banyak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kalau cerita banyak tuan-tuan tentang cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlalu banyak yang setiap kali kita baca mesti menangis, setiap kali baca menangis. Kalau kita kenal diri siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, bergadai nyawa, mak ayah dia tak ada, banyak tuan-tuan. Sebab tu bila kita baca sirah ni kata guru saya, sirah ni tak payah kita nak berguru pun. Kita boleh baca dengan keluarga, lepas salat kita baca boleh, tak perlu berguru. Sebab ini bukan hukum, tak perlu berguru tuan-tuan. Dalam rumah pun kita boleh baca sirah untuk anak kita, cucu-cucu kita, boleh. Untuk kita melahirkan dan untuk kita rasa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai di antara kita tak tahu kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita, orang remaja, kadang-kadang orang tak kenal pun Nabi. Mereka tak kenal pun anak Nabi yang mati kena tombak. Ruqayyah tuan-tuan mati kena tombak. Dekat dada dia terpecik darah. Yang menjaganya ketika itu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wa arda. Uthman bin Affan ni jaga Ruqayyah. Nabi pergi berjuang. Nabi balik daripada berjuang, Ruqayyah dah meninggal, dah disemadikan. Nabi tuan-tuan berjuang untuk bawa agama Islam ini, tapi anak dia meninggal kerana dihina. Kerana apa? Kerana agama yang Nabi bawa itu dihina dan dicaci oleh orang kafir Quraisy. Sebab itu tuan-tuan, kenapa dulu masa saya dekat pondok saya, kalau dekat Sabah bolehlah pergi kat Kota Belud, Pondok Fidilail Al-Quran. Ada lagi dekat Kota Belud, walaupun dekat Sabah ni pondok tidak diiktiraf tuan-tuan. Kita sijil, orang tulis je. Sijil ditulis je dengan tangan. Tak ada cetak-cetakan pun. Bawa pergi majlis agama tak laku pun tuan-tuan. Bukan sijil yang kita nak kejar, tapi semata-mata kita kenal Allah yang cipta kita. Dan kita kenal siapa bawa agama kat kita, siapa yang bawa agama yang mulia ni kat kita. Itu tujuan kita untuk mengaji, untuk kita dapat kenal Nabi SAW dengan lebih dekat. Sebab itu bila kita baca hadis, kita kenal siapa ni. Saya tak kenal banyak, tapi bila kita baca sirah, insya-Allah kita kenal banyak. Oh dia ni. Sahabat ni kita kena kenal. Kadang kita lebih kenal orang-orang terkenal dekat dunia ni sekarang. Kita kenal semua artis-artis kan. Artis ni, gosip tu, semua kita kenal. Aaron Aziz, macam tak kenal pula. Kenal, semua orang kenal. Tapi tuan-tuan, kita sebut Aaron Aziz, ada terkesan tak dalam hati? Contoh kalau tak suka Aaron Aziz tak apa. Contoh, ada terkesan tak dalam hati? Tapi bila kita sebut orang yang baik berjuang dalam agama, sebut je, terasa dalam hati tuan-tuan. Terasa dalam hati.
Orang-orang soleh yang bawa agama terasa dalam hati bila sebut nama dia. Bila kita sebut, insya Allah dia akan automatically kita akan dapat dalam hidup kita ini dan kita praktikkan, insya Allah. Bukan Nabi suruh kita miskin, bukan Nabi suruh kita tak makan, tak. Walaupun kita tahu Nabi 3 hari tak makan demi kita. Fatimah Zahra 3 hari tak makan demi kita. Nabi kadang isap kurma je tuan-tuan. Nabi kadang isap kurma 3 hari tak makan. Bila macam saya fikir macam Allah Akbar, macam mana rasa Nabi SAW tidak makan. Nabi di antara orang yang paling banyak menangis pada waktu malam dan orang yang paling banyak senyum pada waktu siang. Para sahabat tak tahu pun Nabi menangis waktu malam. Sehinggalah Sayyidatina Aisyah menceritakan hal ini. Sayyidatina Aisyah menceritakan Nabi paling banyak menangis untuk kita pada waktu malam. Pada waktu senyum bertemu sahabat, Nabi di antara orang yang paling banyak senyum. Dan tuan-puan tahu dan pernah dengar hadis itu, orang yang paling di antara orang yang paling banyak senyum dia, aku tidak pernah melihat orang yang paling banyak senyum daripada Nabi SAW. Nabi orang yang paling banyak senyum dalam hidup dia. Nabi SAW bawa kita, Masya Allah, untuk kita banyak senyum. Kita jumpa kawan kita kena banyak senyum. Dan bila kita salat, kita cuba rasa hadirkan diri kita menangis di hadapan Allah. Kita menangis di hadapan Allah. Cuba tuan-tuan. Kalau tak dapat, cuba. Allah sayang kita. Allah ni terlalu baiknya dengan kita. Dalam hadis Bukhari Muslim, satu orang yang buat dosa pada waktu malam, Allah buka pengampunan pada waktu siang. Satu orang yang buat dosa pada waktu siang, Allah buka pengampunan pada waktu malam. Satu orang yang buat dosa 24 jam dia buat dosa, dia terlepas je buat dosa, Allah ampunkan dosa dia. Allah tuan-tuan, Allah ampunkan dosa kita tanpa syarat. Allah ampunkan dosa kita tanpa syarat. Sebab Allah nak kita semua ini kembali datang pada dia. Sebab Allah nak kita semua masuk syurga. Allah nak kita semua masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pun satu orang hamba Allah yang dalam hatinya terkesan bila sebut Nabi SAW, yang pernah berjuang dalam agama ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan pilih dia masuk ke syurga. Sebab itu kita katakan Allah ini sangat baik kat kita. Siapa orang yang mengatakan Allah ini sangat baik kat kita? Banyak. Orang gereja Patrick paling banyak sebut Tuhan ini paling baik dengan kita. Kawan saya Matthews, bila ada orang sembahyang, dia selalu bagi makanan. Sebab dekat gereja kat kampung saya ada 2 gereja. Bila ada orang sembahyang, dia bagi makanan. Makanan yang yang disediakan tu orang kita, orang Islam yang sediakan makanan kat gereja. So bila kawan saya lepas dah sembahyang, choir, apa nyanyi-nyanyi semua, dia akan bagi makanan. Ada yang lebih dia akan bagi. Diorang menunjukkan akhlak yang baik. Mereka bercakap atas agama mereka tak kena larang pun, tak kena tangkap pun diorang. Bila diorang bercakap tentang Tuhan mereka Yesus, bila diorang bercakap tentang baiknya Yesus pada diorang, kita mungkin tak boleh terangkan secara betul kat dia. Sebab dia daripada kecil dah memang macam tu. Dan memang daripada kecil dia memang kenal Tuhan itu, Tuhan dia Yesus. Tapi dia kata, dia Matthews ni, kawan saya Matthews ni, dia dalam macam proses lah, insya-Allah kita doakan sama-sama dia dapat masuk Islam tuan-tuan. Sebab sekarang ni yang paling banyak dakwah di Islam Ustaz Fadli Yusuf. Ustaz Fadli Yusuf ni tuan-tuan banyak dakwah dia kat Sabah. Paling banyak orang yang paling banyak dakwah kat Sabah, dan orang yang paling baik. Tak ada elam dan gaji pun dia. Tapi dia masuk ke kampung-kampung pedalaman. Dekat KK tak perlu risau, Tawau tak perlu risau. Kota Meruda tu, Kota Belud tu tak perlu risau. Tapi dekat kepulauan, Sabah ni banyak pulau. Kita nampak pulau tu kosong, tidak ada orang pulaunya. Pulau saya, Pulau Sibogo nama dia. Nak pergi Filipina hanya berapa jam je daripada situ. Tapi kebanyakan orang yang dakwah, orang yang datang daripada Filipina. Orang yang datang daripada Filipina, bukan kita menyokong orang Filipina ni, tidak. Tapi diorang masuk dengan senang. And then diorang berdakwah dengan senang dekat situ. Dakwah diorang bukan calang-calang main-main punya dakwah. Dakwah diorang kita boleh talaki kitab dengan diorang. Diorang bukan origin Filipin pun. Ada yang daripada Myanmar juga, Indonesia, China, banyak. Dia bukan orang Filipin yang Tagalog tu, tak.
Tapi diorang ni berdakwah memang datang daripada sana, tapi berdakwah untuk orang-orang kita di pulau. Saya cerita ni, saya banyak bercerita sehingga kalau Ustaz Kazim kata dia pun akan teringin untuk pergi ke sana, nak tengok macam mana. Sebab dah terlalu, sebab benda tu pulau, orang tak pergi sana sangat. Orang tak pergi sana. Yang saya pernah bawa seorang je, Ustaz Farid Rafi Abdullah. Itu je yang saya pernah bawa ke kampung. Itu pun 3 hari je dia dah tak tahan. Sebab dekat situ bukan ada elektrik, generator je. Generator je tuan-tuan. Air pun bukan air pipe. Air kita apa ni, gali-gali ada air. Itu je. Tapi kehidupan orang kampung, bila kita bawa dia ke bandar, dia melihat orang yang kaya, orang yang makan restoran ni orang kaya. Dia melihat orang kaya. Dia kata, oh dapat makan ni, dia melihat orang kaya. Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, orang macam ni dia cepat rasa hamba dalam diri. Dia cepat rasa sifat kehambaan lahir dalam diri dia. Sebab itu kadang-kadang sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, dia tak pernah pandang rendah pada mana-mana kebaikan. Kadang-kadang kita lihat cleaner bersihkan cermin, bersihkan apa benda saja cleaner. Orang-orang yang cleaner ni, dia cepat rasa hamba. Sebab lahir dalam diri dia sifat kehambaan. Apabila dia sujud dia lagi nikmat daripada kita. Apabila dia sujud dia lagi nikmat daripada kita. Dia merasakan hidup ini hanyalah untuk Allah. Merasakan indahnya hidup ini sebenarnya. Apabila menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, hamba Allah ni kita menjadi sebenar-benar hamba. Al-khudu' wal-dhul, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Al-khudu' wal-dhul, kita merasa benar-benar hamba. Tawaddu'nya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga sebut nama Allah, kita terasa dalam hati kita. Kita boleh rasa dalam hati kita Allah, Allah, Allah. Nabi SAW, para sahabat. Sebab itu tuan-tuan, ajar kepada anak-anak kita, sahabat kita, adik-beradik kita untuk lebih kenal Nabi, untuk lebih kenal nama-nama sahabat, lebih kenal nama-nama sahabat dengan lebih dekat. Sebab itu tuan-tuan, ada lagi sedikit masuk. Alhamdulillah. Allah Subhanahu Wa Taala ini baiknya dengan kita. Sebab itu mungkin macam saya sebut, sirah tu boleh baca. Kita beli buku sirah, baca dengan keluarga. Bab-bab hukum ni bertalaqih dengan para guru. Ramai guru dekat Johor ni untung. Saya cakap dengan Imam Muda Nazrul. Saya kata dekat Semenanjung ni untung Ustaz. Dia kata, sebab mana-mana tempat banyak majlis ilmu, mana-mana tempat banyak majlis ilmu, tapi tak ramai yang pergi tuan-tuan. Tak ramai yang pergi. Kalau pergi Surau Kadang berapa orang je pergi. Tapi Masjid Uda, Masya Allah, jemaah Masjid Uda memang terbaik. Ramai orang yang mendengar, mendahagakan ilmu. Tapi tuan-tuan di Sabah sungguh susah nak cari. Sungguh susah nak cari orang yang bercakap tentang ilmu ini, paling susah. Ilmu agama maksud saya paling susah. Sebab itu kita hargai duduk dekat bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Bumi yang kita pijak, tanah yang kita pijak, tanah ini kita akan duduk kat bawah nanti. Jadi sama-sama kita menjadikan tanah yang kita pijak ini rindu. Sebagaimana Zainab itu, kubur rindu nak peluk dia. Kubur rindu nak peluk dia. Saya bila baca, Masya Allah, Tabarakallah, kubur rindu nak peluk. Kita bagaimana barangkali kubur rindu tak nak peluk kita. Kita pernah tanya tak, rindu tak kubur nak peluk kita. Kita pun rasa bila tengok kubur tu seram. Tengok kubur seram. Para sahabat subhanallah tabarakallah, mereka, sebab itu tuan-tuan sedikit sebelum saya habiskan. Dalam cinta dan rindu, apa pengakhiran jemaah? Mesti nak jumpa kan? Mesti nak jumpa. Orang cinta, orang rindu mesti nak jumpa. Saya rindu, dia kata, saya rindu. Pengakhiran daripada rindu dan cinta nak jumpa. Para sahabat Nabi rindu nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita barangkali tidak, tuan-tuan, jangan dulu mati. Banyak lagi benda tak settle ni. Banyak lagi benda tak settle. Ni ada lagi pinjaman ni tak habis lagi. Saya cakap diri saya sendiri kan. Banyak lagi benda yang kita dalam dunia ini yang kita risaukan. Tapi kita cakap kat bibir kita rindu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rindu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita belum bersedia untuk mati. Kita belum bersedia untuk mati. Alam barzakh itu sunyi sepi tuan. Pada Bulutin Perkis semalam, sepi itu indah. Alam barzakh yang sepi itu hanyalah amalan kita sebenarnya.
amalan kita. Tidak banyak daripada hadis Nabi SAW menceritakan tentang alam barzakh, tidak banyak. Tak banyak menceritakan tentang alam barzakh. Tetapi ada beberapa hadis yang menceritakan tentang alam barzakh ini. Memang Allah Subhanahu wa taala nak kita banyakkan amalan kita. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat pada orang-orang yang melakukan kebaikan. Sebab itu tuan-tuan, sama-sama kita kejar untuk kita melakukan kebaikan. Walaupun simpel je kebaikan, kita senyum kat orang, kita senyum kat sahabat kita sayang dia, kita sayang dia. Kena ingat ada satu hadis Nabi, sebagaimana kamu layan sahabat kamu di orang-orang di dunia, sebegitulah Allah akan layan kamu di akhirat. Tidak akan terlepas sedih sebesar zarah pun dari pandang Allah. Bagaimana kita layan orang di sekeliling kita, begitu Allah akan layan kita. Nabi bagaimana layan sahabat, sahabat bagaimana layan dengan sahabat. Masya Allah, kita mungkin tidak mampu, tapi kita belajar nak mampu, belajar nak cakap, belajar nak hadirkan cinta itu dalam hati kita, hadirkan cinta Nabi, cinta sahabat dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara yang tenang, makmur, maju dan damai. Saya minta maaf sekiranya perkongsian saya ini ada yang terguris perasaan hati atau sebelum saya ini tak layak nak cakap. Ilmu pun kurang tuan-tuan nak bandingkan semua. Tapi atas dasar ilmu kena sampaikan. Mudah-mudahan saya pun mengamalkan, doakan untuk saya dan juga kita semua ini. Mudah-mudahan kita menjadi pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku liqauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى سيد الأنام بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Wahai Allah yang sayang kami, wahai Allah ya Tuhan kami, Maha Suci Engkau ya Allah. Ya Allah, terima kasih beri kami iman dan Islam. Wahai Allah, terima kasih kerana sayang kami sehingga ke saat ini. Walaupun ya Allah hari demi hari Engkau berbaik dengan kami, Engkau berikan kami nikmat hari demi hari. Tapi wahai Allah, diri kami ini belum benar-benar dekat pada-Mu ya Allah. Padahal ya Allah, usia kami dah berapa ya Allah. Kami tak tahu bila lagi kami nak dekat kepada-Mu. Padahal usia kami dah di hujung-hujung usia. Ya Allah, Kau terimalah amalan kami. Ya Allah, amalan kami ini sedikit ya Allah. Lahirkanlah dalam hati kami untuk kami melaksanakan, menambahkan lagi amalan kami. Wahai Allah Tuhan kami menadah tangan ini yang buat dosa. Wahai Allah Tuhan kami menadah tangan ini buat dosa. Wahai Allah, mata kami tengok tempat sebelah, mata ini yang buat dosa. Wahai Allah, kaki kami ini melangkah ke masjid, kaki ini yang buat dosa. Kami tak terlepas daripada buat dosa banyak kepada-Mu ya Allah. Wahai Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Sekiranya Engkau tak ampun kami di antara orang yang paling rugi dalam hidup ini. Wahai Allah Tuhan kami mohon ya Allah, Engkau ampunkan dosa ayah kami. Kami mohon ya Allah, Engkau ampunkan dosa ayah kami. Engkau ampunkan dosa ahli keluarga kami. Engkau ampunkanlah dosa seluruh umat Islam dalam dunia ini. Wahai Allah, Engkau mudahkanlah urusan kami, urusan ekonomi kami ya Allah, untuk kami lebih dekat pada-Mu ya Allah. Wahai Allah Tuhan kami ya Allah, kami tak tahu ya Allah dalam hati kami ini bagaimana ya Allah. Kami rindu untuk jumpa Engkau ya Allah, tapi hati kami masih ada lagi sedikit kecintaan pada dunia. Wahai Allah, hadirkanlah dalam hati kami ini benar-benar untuk cinta pada-Mu ya Allah. Wahai Allah, hadirkanlah dalam hati kami ini benar-benar untuk cinta pada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Nabi kami berlapar demi kami, para sahabat berlapar mati demi kami. Ada yang terpotong